Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita masuk muka surat 19. Muka surat 19. Kita masuk satu masalah baru. Dia kata wang yang hendak diniagakan, wajibkah pergi haji? Tajuk malam ni, kalau kita orang meniaga, kita ada duit, tapi duit tu kita nak guna untuk pusing buat modal meniaga. Adakah orang yang ada duit sekadar cukup untuk buat modal meniaga, dia perlu guna duit tu untuk pergi haji dulu daripada pusing duit tu untuk meniaga? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Muhazzab, telah berkata ashab kita, apabila ada bagi seseorang itu dagangnya yang dapat untung ia daripadanya memadai nafkahnya dan nafkah orang yang wajib atasnya, atau ada baginya barang perniagaan yang diperolehnya daripada kehasilannya pada tiap-tiap tahun memadai nafkahnya dan memadai nafkah orang yang wajib atasnya, dan tiada sertanya harta yang dihajikan lain daripada itu, maka apabila pergi haji, memadalah akan dia dan memadailah nafkah orang yang wajib atasnya pada masa pergi dan kembalinya. Hanya tiada ada apa suatu baki daripada harta itu, maka adakah lazim ia pergi haji ataupun tidak? Itu cerita dia. Dia ni ada duit, tapi duit tu dia duk roll dalam perniagaan dia. Dia duk rolling duit tu dalam perniagaan. Dia ada untung bila meniaga, tapi untung tu untung untuk dipusing balik dalam meniaga dia. Sekira-kira kalau dia nak guna duit tu untuk pergi haji, masih ada lagi baki duit tu untuk belanja anak pinak dia yang tinggal di rumah dan belanja dia selama tempoh dia berada di Mekah dan sebagainya. Cuma bila dia balik daripada Mekah, tak ada dah duit nak roll ni, tak ada baki dah untuk dia buat roll perniagaan dia. Adakah orang yang macam ni masih lagi perlu mengutamakan pergi haji daripada perniagaan yang menjadi sumber rezeki dia? Kata Imam Nawawi, padanya dua wajah yang masyhur. Salah satunya tidak lazim akan dia pergi haji. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata kalau macam tu kesnya tidak wajib pergi haji. Kalau sampai ke peringkat duit yang ada tu dia guna untuk pergi haji, dia boleh hidup di sana, belanja dia di sana dan belanja anak pinak yang tinggal di rumah, tapi masalah bila balik duit tak ada dah nak niaga. Kalau dia berada dalam keadaan macam tu, dia belum wajib lagi pergi haji. Begitu. Maka ialah perkataan Ibnu Syuraij dan mentashih akan dia oleh Al-Qadhi Abu Tayyib dan Ar-Ruyani dan Asy-Syafi. Itu nama-nama ulama semua. Dan katanya kerana bahawasanya Imam Syafi'i berkata pada Al-Muflis. Muflis itu nama kitab dia. Yang kata Imam Syafi'i Muflis juga. Kan? Imam Syafi'i berkata pada Al-Muflis, di dalam satu kitab yang bernama Al-Muflis, ditinggalkan baginya barang yang diperniagakannya. Imam Syafi'i kata, saya kacau lah, barang, duit ringgit dan sebagainya yang dia nak guna untuk meniaga, jangan duk kacau duit tu. Untuk pergi haji, cari duit ekstra. Jangan pergi kacau duit pokok yang nak dibuat modal meniaga. Imam Syafi'i kata, supaya tiada putus ia daripadanya dan tiada menadah tangan minta pada orang-orang. Supaya jangan sampai dia balik Mekah itu putus dah, tak boleh nak meniaga dah. Pasal apa? Modal habis semua dah. Jangan sampai jadi lagu tu. Dan jangan sampai dengan kerana jual habis barang hak ada semua, pergi Mekah balik-balik mai jadi minta sedekah. Imam Syafi'i kata Islam tidak suruh orang jadi sampai macam tu. Maka jika sekiranya harus dipotong baginya daripada hak si piutang akan dagangnya, maka harus pada haji itu lebih aula. Imam Syafi'i kata kalau sekiranya kita meniaga, ada orang hutang kita dan kawan tu hutang duk tak bayar lagi. Ada orang hutang kita sampai 10,000 misalnya, dia tak bayar lagi, dan kita boleh usahakan supaya dapat duit 10,000 yang dia hutang tu supaya dia bayar dekat kita. Maka pada ketika itu pergi haji lebih aula, lebih baik kita pergi haji. Orang meniaga ni tentu kenal kan? Orang meniaga ni cerita kawan hutang tak bayar ni biasa. Meniaga apa pun kena. Dia main minta hutang apa begitu ni, buat dengan muka sedih. Kenapa kita pun kesian, kita lepas ngayak 15 tu dah tak balik dah. Tak ada dah. Lepas tu jumpa dia pun dia lari, kok jauh kita angkat tangan pun dia buat tengok ke lain, dia jadi lagu tu. Orang meniaga banyak kena macam ni.
Dan orang meniaga pun banyak duk perkenal orang macam ni. Sama naik dah. Orang perkenal dia perkenal orang lah betul duk jadi. Sebab itulah meniaga punya lama tak kaya-kaya juga. Dan dia pun ambil barang pada orang, lepas cek pok je bagi kat orang. Kan orang pun bila ambil barang dia, berhutang tak bayar juga kat dia, nampak? Tuan-tuan percaya tak? Kata Tuhan kita ni Tuhan yang maha adil. Tuan-tuan buat naya kat orang lah ni, tuan-tuan pasti kena. Pasti kena dia. Cuma lambat dengan cepat saja, pasti kena. Jangan ingat kita boleh buat ke orang, kita boleh selamat sampai bila-bila. Jangan ingat macam tu. Hari ni kita buat ke orang, lambat laun kita kena. Kita tak kena, anak cucu kita kena. Orang yang darah daging kita pasti akan kena. So jangan minat nak buat naya dekat orang, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tu ada, dan Allah melihat orang yang buat naya ke orang, dan Tuhan akan pastikan dia akan rasa macam mana sakitnya orang buat naya ke dia. Begitu. Baik. Dan wajah yang kedua ialah lazim akan dia oleh haji, kerana didapatnya bekalan dan tunggangan, maka ialah rukun yang penting sekali di dalam wajib haji. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata, kalau sekiranya dia ada meniaga dan dia ada duit, cuma dibimbangi, kalau dia guna duit tu pergi Mekah, balik esok dia tak ada apa, sampai ke peringkat dia nak kena minta sedekah. Pendapat yang kedua kata, memandangkan haji ini satu rukun daripada rukun-rukun Islam, dan dia sudah ada duit dan sudah ada kenderaan yang menasabah untuk dia sampai di sana, maka dia wajib juga pergi haji dengan duit yang ada tu. Meniaga nak buat doa. Ini pendapat yang kedua. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ini ialah yang sahih. Imam Nawawi sendiri dia lebih suka dengan pendapat ini. Imam Syafi'i tadi dia kata tak wajib. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia ada pendirian dia sendiri. Dia merasakan orang yang ada duit perlu utamakan haji dulu daripada meniaga dia. Nampak? Pasal apa jadi perbezaan? Walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ni dia ada sikit tak berapa nak setuju dengan apa yang Imam Syafi'i kata. Pasal apa? Pasal mungkin zaman Imam Nawawi ni zaman dia dah lain dah. Zaman apa? Zaman orang meniaga, dia dah ada bagus punya perniagaan dah, dia dah ada untung dah. Dia bila ada untung lebih, dia dam masuk dalam bisnes dia balik. Sekali lagi bila buat untung, dia dam masuk dalam bisnes dia balik. Sampai bila boleh tak lebih Mekah. Ada orang memang macam ni, orang meniaga memang dia timai perasaan ni semua. Dia dah dapat dah income dia boleh 10,000 sebulan. Dia duduk nampak dia boleh buat 15,000, dia nak try 15,000. Dia try berjaya, alhamdulillah dapat 15,000, nak try nak bagi dapat 20,000 sebulan pula. Dia duduk nampak. Dia start dengan buka petrol pump. Lepas tu orang main duk abang kata jual minyak gas pun boleh buat duit dah ni, nak buat minyak gas pula. Dia buat minyak gas, berjaya sungguh. Petrol pump pun berjaya, minyak gas pun berjaya. Duk perhati pula. Orang main duk abang kata, lah ni kalau tanam buah temikai bagus. Nak tanam temikai pula. Dia duk nampak lubang tu, dia duk nampak duit nak main. Dia tidur pun duk mimpi duit lagu tu. Sampai bila pun dia tak boleh pergi Mekah. Pasal apa? Pasal dia bila boleh duit, dia nak dam masuk dalam niaga. Bila boleh duit, dia nak dam masuk dalam niaga. Sampai bila pun dia tak akan boleh pergi ke Mekah. Jadi mungkin suasana ini wujud pada zaman Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi dia berpendapat apa? Orang yang meniaga, yang dah ada duit dan sebagainya, patut tak sebelah bahagian untuk dia selesaikan rukun Islam dia. Ini perlu diutamakan. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Masalah pergi haji dengan minta sedekah, apa hukumnya? Ini pula dia memang tak ada apa. Dia memang tak ada apa. Lepas tu dia teringin nak pergi Mekah, umur dia pun dah lanjut. Kalau duk kira nak himpun duit, dia dah perasan tak tidak dan sebagainya. Jadi dia tengok ada orang kaya baik sikit, dia pergi impit-impit, dia duk tanya, macam minta sedekah lah, minta supaya orang sponsor dia pergi ke Mekah. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Sahibul Muhazzab, dan jika tiada bekalan dan kenderaan bagi seseorang, padahalnya ia kuasa berjalan pukul kaki. Tu dia kata pukul kaki. Bukan bahasa kita ya. Syekh Al-Barbawi pun dia pakai bahasa pukul kaki. Yang semalam pergi masjid, pergi apa? Pukul kaki. Pukul kaki ni bahasa Syekh Barbawi. Dia kata, dan jika tiada bekalan dan tiada kenderaan bagi seseorang, padahal ia kuasa berjalan pukul kaki. Nak harap pergi kenderaan, sama ada kenderaan tak ada, ataupun kenderaan ada, duit tak ada, nak buat tambang pergi. Tapi dia rasa dia badan dia sihat, dia tough elok, dia rasa dia boleh. Kalau sekiranya berjalan kaki boleh sampai di Mekah.
Macam mana cerita dengan kau ni? Dan ada baginya kepandaian kerja yang jadi pencariannya, yang memadai nafkahnya, nescaya sunat baginya pergi haji. Di samping itu dia ada kepandaian, dia ada kemahiran. Contoh dia apa? Dia boleh masak, misalnya. Dia boleh masak. Kenduri kenara di kampung pun dia duduk penaik dapur apa semua dia duduk. Semua dia ni satu orang yang reti masak, tapi duit tak ada. Umur dah lanjut dah. Kira kalau nak pergi Mekah dengan jalan himpun duit lagu orang lain, dia ada nampak bila pun himpun tak boleh dapat duit. Tiba-tiba ada orang nak pergi Mekah dan orang nak pakai tukang masak. Dia sulang. Dia kata saya boleh. Dia kata cakap-cakap nak tolong masak, insya-Allah lah. Maka orang pun bawa dia pergi ke Mekah atas dasar dia pandai masak. Baik, apa hukum orang yang macam ni? Dia kata sunat baginya pergi haji. Sunat, dia pergi itu sunat. Dia tak wajib. Pasal apa? Pasal dia tak mampu. Dia memang tidak jatuh hukum wajib pada dia. Tetapi kalau dia nak pergi dengan menggunakan kepandaian, dia pandai masak, dia nak sulam pergi sama dengan jemaah haji yang nak pergi, dengan tujuan dia nak pergi jadi tukang masak di sana sambil dengan nak buat haji, maka itu sunat bagi dia. Kata dia. Dan kerana kuasa ia atas menggugurkan fardu dengan berpayah-payah, dengan tiada benci menanggungnya, maka sunat baginya menggugurkan fardu itu. Sama jua dengan hukum orang yang musafir. Apabila upaya ia puasa di dalam musafirnya itu, maka puasa ia lebih aula. Dia kiah. Sama dengan kiah orang yang musafir. Dalam Islam, orang yang musafir lebih daripada 2 marhalah atas tujuan yang baik. Dia dibenarkan untuk tidak puasa. Itu dalam Islam dia panggil rukhsah. Rukhsah maksudnya ialah kelonggaran yang agama bagi pada kes-kes yang tertentu. Orang perempuan misalnya yang mengandung syarat, bila mai bulan Ramadan diharuskan bagi dia untuk tidak berpuasa. Orang perempuan yang menyusu anak, dia dah lepas pantang dah apa semua, sekira-kira dia boleh dah kalau nak puasa. Tetapi dia duk menyusu anak. Kalau dia puasa mungkin menyebabkan susu dia kurang dan anak dia akan jadi mudarat dan sebagainya. Islam memberi rukhsah, memberi kelonggaran kepada dia untuk tidak berpuasa, tapi kena ganti balik. Begitu. Maka orang yang musafir pada perjalanan yang melebihi 2 marhalah atas tujuan perjalanan yang baik, baik maksudnya bukan kata pergi tengok sukan si di Brunei. Itu tak masuk dalam perjalanan baik. Di perjalanan baik, sebab dia nak pergi Johor. Pergi Johor ada apa? Adik-beradik dia ada sakit ke apa, dia nak pergi ziarah orang sakit. Itu perjalanan yang baik. Pi atas tujuan nak menghubungkan silaturahim. Maka perjalanan sini ke Johor itu lebih daripada 2 marhalah. Sedangkan itu bulan puasa, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa pada hari dia musafir itu. Dan kalau sekiranya dia memilih untuk puasa juga, walaupun aku nak pergi Johor ni jauh, aku boleh kalau sekiranya aku nak buka puasa, tapi aku nak puasa, maka tindakan dia memilih nak puasa itu lebih aula. Dia kata pahala lebih besar. Begitu. So beza dia apa? Beza dia orang yang wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah tidak disunatkan puasa Arafah. Tidak disunatkan. Kalau dia kata tapi saya rasa kuat, saya rasa saya boleh puasa, puasa pun tidak disunatkan bagi dia. Pasal apa? Pasal Islam tak mau. Saat ni terganggu ibadat wukuf itu kerana kita duk tahan perut lapar. Islam tak mau. Dia suruh wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dia suruh buat haji ni biar sempurna. So jangan tak mau duk main lapang gagah duk tahan, tak mau. Biar waktu kita beribadat itu kita boleh perform, kita boleh buat ibadat itu dengan cara yang terbaik. Maka tidak sunat bagi orang yang duduk di padang Arafah puasa pada 9 Zulhijjah. Begitu. Dan ada pun apabila tidak ada bagi seseorang itu kuasa berjalan itu bekalan dan tunggangan, dan tiada pula ia dengan dia, dan tiada pula ia pandai mencari nafkah kerana tiada ketukangan di dalam tangannya, bahkan dengan menadah tangan semata-mata pada orang sahaja, nescaya makruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu. Tapi kalau dia nak pergi dalam keadaan dia tak boleh buat macam kawan tadi duit tak ada tapi kepandaian ada, dengan menggunakan kepandaian dia bagi khidmat kepada jemaah nak pergi haji dan orang bawa dia pergi sekali, maka tindakan dia guna kepandaian dia masak untuk pergi sama dengan jemaah haji itu sunat. Tapi kalau kawan ni tak pandai apa, masak pun tak erti, apa pun tak erti, dia semata-mata nak minta duit orang, kemudian dia nak pergi ke Mekah buat haji, maka hukum bagi dia ni makruh. Makruh. Dia duk minta duit dekat orang dengan tujuan nak pergi ke Mekah, itu hukumnya makruh.
Makruh baginya pergi haji dengan minta sedekah itu kerana menadahkan tangan serata-rata orang itu makruh. Tak elok. Hidup minta duit ke orang kerana nak pergi Mekah, itu tak elok. Kalau orang, kita tak minta duit, orang saja nak sponsor kita. Dulu kawasan ni Datuk Ishak kita. Pak Ang. Orang ni dia panggil Pak Ang dekat dia. Datuk Ishak, dia memang satu orang korporat yang berhati luhur. Kaya, Tuhan bagi kat dia kaya, maka kekayaan itu dia bagi orang pakak-pakak rasa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Tuhan bagi dekat kamu tu, kamu ceritakanlah. Dia cerita dalam bentuk orang boleh rasa apa yang Allah bagi ke dia. Bagi surau dekat sekolah menengah buat paus biji. Dan cari siapa-siapa lagi orang yang agak-agak payah nak pergi Mekah kerana kesuntukan duit dan sebagainya, dia sponsor. Lepas pergi Mekah, pergi. Orang yang dah pergi Mekah dah, dia nampak, dia seronok tengok orang tu bagus, duduk main masjid, kuat semayang, dia lepas duit sikit pergi buat umrah. Orang jenis macam ni. Kita mau ramai orang macam ni. Dah nampak nak kena masuk dalam pula dah. Kita mau ramai orang macam ni. Bila dia dilimpahkan sikit kelebihan rezeki pada dia, dia rasa dia perlu kongsi benda ni dengan orang-orang lain yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dengan jalan tu kita tak minta apa, tak ada apa, cuma ada Allah gerakkan hati satu orang yang ada duit lebih ni, tengok kita berkenan kat kita, dia nak sponsor kita pergi Mekah, alhamdulillah, terima dan pergi. Kerana tidak timbul soal meminta-minta pada siapa-siapa. Begitu. Dan pula kerana minta sedekah itu tanggungan yang berat sangat, maka dimakruhkan dia. Dan minta sedekah ni agama tak suka. Sebab Nabi kata apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Nabi kata tangan hak duduk di atas, maksudnya orang yang duduk bagi ni, khairun, itu lebih baik min yadis sufla, daripada tangan di bawah, maksudnya yang duduk minta. Gitu. Masalah. Pergi haji dengan menyewakan diri, dengan menyewakan diri sendiri, apa hukumnya? Ni pula, dia nak pergi Mekah, dia nak sewakan diri dia. Contohnya apa? Dia semawa untuk jadi driver bas misalnya. Banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, ada wak bas, ada hidung, ada dihimpun banyak daripada perjalanan Jeddah nak mai ke Mekah tu, ada satu kawasan lapang tepi highway tu. Kita turun di Jeddah, daripada Jeddah kita naik bas nak masuk ke dalam Mekah ni, sebelah kanan tu Saudi ada buat satu kawasan parking bas, penuh bas tu ada situ. Bas tu hanya guna setahun sekali aja, musim haji aja dia nanti guna bas. Hak duk mai jadi driver ni, hak duk mai jadi driver bawa bas-bas ni semua bukan orang Saudi. Orang mai daripada Yaman, daripada Oman, daripada negeri-negeri yang berhampiran dengan Saudi. Depa mai. Itu sebab jemaah haji kita daripada Arafah bila nak mai ke Muzdalifah, nak mai ke Mina, bila kita habis wukuf, kita nak mai ke Muzdalifah ke Mina, yang sesat, yang rodong pergi sampai bertolak pukul 11 malam, nak pergi ke Mina sampai pukul 11 tengah hari esok. Ni semua pasal apa? Pasal Syekh Yaman ni, dia tak tahu jalan. Bukan sikit, bukan sikit. Syekh Yaman ni, dia tak tahu jalan. Teruk, dia ada buat pasal. Dengan bas bangku, abang duduk 2 orang, dia posok suruh duduk 3 orang kan. Dia boleh kena orang. Maksud pilih abang lah kata saya ni, siapa yang duduk bangku tu. Dia kata saya aku hawi turun. Dia main kasang bangku tu aja. Dia jumlah. Tapi Mekah dia tak tahu lah. Cukup teruk. Torture tu teruk. Di Mekah ni, dia bukan ada apa. Dia torture. Mental torture. Fizikal satu pasal. Kita nak kena buat ibadat jenis fizikal ni, tawaf, berimpit, apa semua, yang tu satu pasal. Nak melontak pagi 10 tu, dengan main hak puak-puak badan besar, dia himpit kita kaki lagu duduk terapung buat dia angin. Atau tengok belah menyerong balik kiri balik kanan, kita rebah seorang kawan dia pijak kayau menjerit. La ilaha illallah. Ini lagu tu punya doa yang kita ibadat haji ni. Tentu ingat yang itu semua cerdik ada akal lagu kita semua. Macam-macam hak ada akal, hak tak apa ada akal, hak macam-macam ada. Hak dia nak serbu masuk, ada rengkeh tangan sekali dia masuk sampai 10 orang, dia raut habis siapa ada kat depan dia. Kemudian mai tempat melontak pagi 10 Zulhijjah tu, manusia melontak ni macam ombak laut yang kuat. Pagi 10 Zulhijjah tu pasal apa? Pasal masing-masing nak cepat-cepat melontar tu, cepat-cepat nak bertahalul, nak tanggai buang pakaian ihram ni. Dia turun pagi 10 Zulhijjah tu dia turun. Nampak manusia macam ombak laut.
Bunyi batu duk kena jamratul aqabah tu, batu duk kena tu bunyi perak takut. Satu suasana yang kita tak akan dapat tengok di lain tempat melainkan di situ aja yang ada keadaan tu. Kita turun pergi pula nak ambil bahagian sama dalam ramai-ramai tu, kita pun nak pergi melontak pagi tu juga. Kita masuk pergi, kita tengok rupa-rupanya bukan batu saja duk pergi, selipar pun pergi juga. Kalau selipar saja tak apa, rangka payung pun pergi juga. Allahu Akbar. Selipar kasut ni jadi bukit. Hak terpijak, tercabut tali, tak ada siapa tolong ambil lah. Kira halal orang tu je. Kasut kena kepala kita, tak apa lagi. Rangka payung tuan-tuan, dia terbang pergi nak sekolah. Allahu Akbar. Nampak depan mata kita, kawan haduk pergi duk rangka payung terjun dia kepala dia, darah turun gitu. Subhanallah. Masa tu kalau tuan-tuan nak fikir awak lah orang Islam lagu ni, tak ada fikir. Nah, cerita dia pergi punggil begitu 7 kali, lepas tu balik fikir dah Allah. Jangan duk fikir masa tu. Nanti kita sampai hadis bab melontak ni, kita sampai dia cerita dekat kita bagaimana Nabi SAW semasa Nabi buat haji. Nabi buat haji sekali aja. Nabi buat haji. Masa Nabi SAW buat haji, Nabi pergi nak melontak tu, keadaan memang berebut macam tu juga. Sebahagian daripada sahabat Nabi ni, bila mereka tengok nampak Nabi duk kena himpit teroyong-ayang dengan orang ramai yang nak melontak ni, mereka cepat-cepat pergi pegang-pegang tangan, mereka kepung Nabi. Mereka kepung Nabi, nak bagi keselesaan kepada Nabi untuk Nabi melontak. Nabi marah mereka. Nabi marah mereka nak entertain dia lebih-lebih ni. Nabi kata jangan. Aku dengan kamu sama saja. Kalau kamu susah nak buat ibadat, aku juga susah. Ganti sampai hadis tu esok ni. Kan? Tapi cerita di Saudi ni, kalau Sultan Brunei ni memang tak susah dia. Nanti kepung habis semua, nanti kita ada halau tak pergi ke mana. Cerita dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi driver bas ni, kalau kita nak pergi buat haji dalam keadaan kita ni rasa tak cukup dan sebagainya, kebetulan dengar cerita kata orang nak pakai orang, Saudi nak pakai orang untuk jadi driver bas, kita minta, kita offer diri kita, kita boleh jadi driver. Boleh tak boleh? Kita pergi Mekah dengan jalan yang macam tu. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, dan jika dah boleh seseorang itu menyewakan dirinya di jalan ia pergi haji itu, nescaya disunatkan baginya pergi haji dengan demikian itu. Sunat juga dia. Sama macam kes tukang masak tadi. Sama juga. Tukang masak tadi, dia contribute tenaga dia. Boleh pergi Mekah. Dia ni, dia sediakan diri dia untuk disewa. Kalau sekiranya kata dia ni orang Yaman, mereka nak pergi ke Mekah buat haji, mereka tak pakai kapal terbang, mereka pakai jalan darat, mereka pergi dengan bas. Maka dia offer diri dia. Dia tawarkan diri dia jadi driver untuk bawa bas, bawa orang Yaman pergi ke Mekah untuk buat haji. Maka tindakan dia menawarkan diri dia untuk jadi driver, nak pergi sekali itu, tindakan itu sunnah di sisi agama. Begitu. Dan tiada wajib yang demikian itu. Tak sampai peringkat wajib. Pasal apa? Pasal dia tak ada duit dan sebagainya, dia tidak mampu pada asalnya, tetapi sunat sahaja bagi dia. Begitu. Bermula dalil keduanya ialah barang yang diantara pada orang yang kuasa atas berpencarian. Maka jika sudah ada seorang menyewakan dirinya itu, tiba-tiba telah hadir ia di tempat haji, nescaya lazim akan dia oleh haji. Dia pada mulanya tawar diri untuk jadi driver saja, tapi sampai di sana musim haji sekali dengan buat haji. Macam tu. Kerana sekarang sudah boleh dikerjakan haji dengan tiada berpayah-payah lagi. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Pasal dia jadi driver bawa orang main nak buat haji. Pimai-pimai dia dah ada di Mekah dah. Maka eloklah sekali dengan buat haji. Pasal sudah tidak jadi susah kepada dia dah nak buat haji. Kalau contoh yang lebih senang kita nampak di sini apa dia? Kaki tangan Kementerian Kesihatan. Dan kaki tangan Kementerian Kesihatan yang mereka ni pergi ke Mekah, pergi atas tujuan nak khidmat sebagai apa di sana, klinik Malaysia dan sebagainya ada di sana. Jadi mereka ni macam mana? Adakah mereka boleh buat haji? Sunat mereka buat haji. Sunat. Pasal apa? Mungkin nak kira, mungkin mereka ni tak masuk dalam kumpulan yang wajib lagi, pasal mereka tak mampu dari segi apa dan sebagainya, tapi dia pergi atas khidmat. Dah ada dah di Mekah, sekali dengan buat haji. Maka hukum dia buat haji sunat pada ketika itu. Ataupun pilot kapal terbang, bawa kapal terbang pergi, lepas jemaah haji di sana, lepas tu kapal terbang orang suruh tinggal di situ, misalnya daripada duduk saja masuk pergi ke Mekah buat haji. Begitu. Ataupun atas apa-apa juga tujuan yang lain. Baik, pergi haji untuk berniaga, apa hukumnya? Yang ni banyak jadi kan.
Sambil-sambil pergi buat haji, sambil duk buat kain batik Jawa balik korang nak pergi menjaga lagi. Yang kata jenis macam ni, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, disunatkan bagi orang yang pergi haji itu kosongkan dirinya daripada menjaga dan seumpamanya pada jalan. Sunat. Sunat kita nak pergi haji ni atas satu tujuan. Apa? Tujuan nak pergi buat haji. Satu tu aja. Yang tu cantik. Yang tu cantik. Kita pergi ni pasal apa? Pasal pergi nak buat haji. Tak mau aku nak pergi buat haji, sambil-sambil tu aku nak lagu tu lagu ni. Boleh tak boleh? Boleh, tapi kurang elok. Begitu. Baik, maka jika sekiranya keluar pergi haji dengan niat haji dan berniaga, maka pergi haji dan berniaga, nescaya sah hajinya. Haji sah. Kalau dia pergi buat haji, haji dia sah. Dan gugur daripadanya fardu haji dan dia habis. Rukun Islam yang mewajibkan kita pergi haji sekurang-kurangnya sekali semua hidup tu memang gugur. Mana dia dah selesai dah. Dari segi wajib pergi haji ni dah selesai. Tetapi pahalanya kurang daripada pahala haji yang kosong daripada berniaga. Kurang sikit. Pasal apa? Pasal dia dah untung tang menjaga kain batik, tang ni dia kurang sikit. Dia macam tu. Kan? Dia jadi macam tu. Maka ini hukum semuanya tiada khilaf padanya. Semua mazhab satu pendapat. Mengatakan orang yang pergi ke Mekah sambil nak buat haji, sambil nak menjaga, hukumnya apa? Hukum dia sunat. Sunat bagi dia apa? Sunat bagi dia bersihkan diri dia daripada unsur menjaga. Itu sunat. Kalau sekiranya dia pergi sambil nak buat haji, sambil nak menjaga juga, macam mana? Kurang pahala. Dia kata dia. Semua mazhab satu pendapat dalam bab ini. Bermula dalilnya ialah beberapa hadis yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab juga. Begitu. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa kam furidal hajj. Kam furidal hajj. Itu bab yang telah datang pada menyatakan hadis berapa kali pergi haji yang diperdukan itu. Kita ni betul-betul berapa kali kena pergi buat haji dalam seumur hidup, berapa kali. Ketahuilah saudaraku, bermula mengerjakan haji itu wajib atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Tetapi wajib dipergikan itu adakah tiap-tiap tahun? Diwajibkan ataupun fardu pada sepanjang umur itu sekali saja. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, taulah kita akan kenyataan berapa kali wajib kita pergi buat haji itu. Katanya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Qala lamma nazalat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qalu ya Rasulullah afi kulli 'am fasakata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Katanya tak kala turun firman Allah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya dan sekiranya Allah dan kerana Allah wajib atas sekalian manusia pergi haji akan Baitullahil Haram, iaitu mereka yang kuasa berjalan kepadanya. Baik, bila turun ayat ni Sayyidina Ali kata, bila Allah buat turun ayat ni, ayat apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah maka umat Islam wajib buat haji. Dan wajib ini ke atas orang yang mampu untuk menunaikannya. Bila turun ayat ni, apabila didengar orang akan firman Allah itu dibacakan oleh Nabi SAW, lalu mereka itu pun berkata, sahabat bila dengar ayat ni Nabi baca, mereka kata, ya Rasulullah, adakah wajib pergi itu pada tiap-tiap tahun? Apabila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan mereka yang demikian, lalu diam ia, kerana menantikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, ayat turun kata apa? Kata wajib dibuat haji. Ayat nampak lagu tu aja. Sahabat ni buat ramai. Buat ramai. Dia duk tanya pula, nak kena pergi tiap-tiap tahun kan, lagu mana kan? Duk tanya Nabi. Fasakata. Dia kata Nabi senang. Kata, Nabi diam. Pasal apa Nabi diam? Pasal Nabi tengah duk naik unta, tiba-tiba mai satu Arab Bedui lompat tahan unta Nabi. Lepas itu terus tanya Nabi, wahai Muhammad, dia kata, apakah satu amalan yang aku boleh buat, yang amalan itu boleh menyebabkan aku jauh daripada neraka dan aku dekat dengan syurga? Dia tanya Nabi macam tu. Nabi SAW tak terus jawab. Nabi senyap saja.
Kan? Dan Nabi SAW beralih tengok kepada sahabat-sahabat yang ada di belakang dia. Kemudian Nabi kata apa? Laqad hudiya. Nabi kata sesungguhnya dia ni dapat hidayah. Nabi kata begitu. Dia ni dah dapat hidayah. Kan? Nabi SAW ni satu orang manusia yang berjiwa tenang. Dia orang duk serbu tanya tak antum punca, dia tak jawab kalut-kalut. Dia ambil time, dia ambil masa dia. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya persoalan yang ditanya pada dia tu dia tak boleh jawab. Pasal benda ni Allah saja yang tahu jawapan dia. Allah bagi tahu kata orang Islam wajib buat haji. Allah tak bagi tahu berapa kali. Bila orang tanya dia, berapa kali ya Rasulullah nak pergi buat haji ni? Nabi SAW diam. Diam pasal apa? Pasal nak tunggu wahyu. Allah nak bagi tahu apa dekat dia. Maka apabila dilihat mereka akan Nabi SAW diam, tidak menjawab pertanyaannya itu, maka mereka pun bertanya lagi. Ini yang kata perempuan ini. Kita bila kita tanya orang tu macam tak mau jawab, kita fahamlah ada pasal lah orang tu tak mau jawab. Ada pasal. Kan? Soalan nak duduk atas meja banyak-banyak ni pun bukan semua kita jawab. Kita tengok ada kita pilih nak jawab, ada yang kita biar tidak. Dan pasal apa? Mungkin kalau kita jawab pun terbakar masjid ni, bomba nak kena main tunggu di luar. Bahkan jadi soalan macam-macam tu kita KI visa. Kita KI visa. Tak ada orang bila dia shoot main soalan hangat dan tu puncak ni, bila kita tak jawab dia kata Ustaz Samsuri ni tak boleh, penakut. Ada juga kawan kita dulu tu, kan? Penakut, hang tak percaya hang tanya soalan ni, dia mesti tak jawabnya. Ada juga. So, dia tak tahu kita ada alasan pasal apa. Ada soalan kita jawab, ada soalan kita tak jawab. Ada banyak alasan. Mungkin di antaranya soalan tu banyak kali orang tanya lah. Jadi kita duk jawab yang tu aja, kawan pun tak ada dengar. Maka kita KIV soalan tu. Tapi dia marah sebab dia tanya, sebab Ustaz tak jawab. Dia baru main sekali ni aja. Jadi dia nak tanya, kawan ada ikut berapa lama dah, dengar dah 10 kali dah soalan yang sama. Jadi kita nak kena ra'i ramai orang, bukan ra'i dia seorang. Di kita KIV soalan tu, dia kata dia ni pun nampak tak apa kejap lah. Kata tu pula kan. Jadi tuan-tuan ingat senang kan nak jadi satu orang yang semua orang kata okey. Kan? Saja tulang dia lah buah tu. Tulang dia masuk dia. Baik. Nabi SAW pun bukan kata seorang tanya dia jawab, seorang tanya dia jawab. Bahkan Imam An-Nawawi, kita dah abang-abang kali dah. Imam An-Nawawi pernah ditanya dia beberapa soalan, dia jawab sikit aja, hak lain semua dia tak jawab. Pasal apa? Allah sahaja yang mengetahui dan dia sendiri tahu apa pasal yang dia tak jawab semua soalan yang orang tanya. Begitu. Bukan dia nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Allah sahaja yang mengetahui dan dia sendiri tahu apa pasal yang dia tak jawab semua soalan yang orang tanya. Begitu. Bukan dia nak sembunyikan ilmu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kawan yang tanya tu sudah gaharu cendana pula. Kan? Dia tahu dah jawapan tu saja soalan tu dia shoot main. Supaya bila ustaz jawab, ada kawan kena candik. Dia tanya soalan tu, bila ustaz jawab, dia dah tengok muka kawan dia. Orang ni hang tahu, ustaz jawab, hang tahu. Kita tak maulah pasal soalan macam tu tidak jujur. Tidak jujur. Dengan pengalaman kita yang terhad, bila kita tengok soalan-soalan tu, kadang-kadang Allah bagi kita boleh tahu. Soalan ni jujur, tak jujur dan sebagainya, macam-macam kita boleh tahu. Jadi begitulah. Jadi berlapang dada lah. Mana soalan kita jawab, alhamdulillah. Tak jawab, ya alhamdulillah. Ya tapi ada belum. Baik. Jadi sahabat Nabi ni bila dia tanya Nabi SAW, dia kata, afi kulli am, adakah kita ni kena pergi buat haji tiap-tiap tahun? Nabi tak jawab. Bila Nabi tak respon, dia macam nak desak Nabi suruh jawab juga. Afi kulli am ya Rasulullah, adakah kena tiap-tiap tahun ya Rasulullah? Dia tanya Nabi bertalu-talu macam tu. Faqalu ya Rasulullah fi kulli am. Qala Nabi SAW, walau qultu na'am la wajabat. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, adakah pada tiap-tiap tahun wajib kita pergi mengerjakan haji itu? Dah berkali-kali dia tanya, maka sabda Nabi SAW, tiada wajib tiap-tiap tahun. Tapi jikalau aku kata na'am, kalau aku kata ya wajib, pada masa kamu tanya itu, adakah wajib pergi tiap-tiap tahun? Maka atasnya menurut seperti mana yang diwahyukan, nescaya wajib ya. Nabi kata. Nabi kata jawab baik. Bila hampa tanya ni, haji ni nak kena buat tiap-tiap tahun kah? Aku sunat. Sunat tu, alhamdulillah, satu kebaikan untuk kamu. Bukan untuk aku. Nabi kata, satu kebaikan untuk kamu. Untuk tanya lagi.
Saya datang ke? Nabi kata, lau qultu na'am, kalau aku kata ha, tiap-tiap tahun, mampu nampak. Jadi orang kita kata apa? Tambah tail. Dia tambah tail lagi, teruk kita. Nasib baik Nabi tak terburu-buru. Kalau Nabi respon kata ya, jahanam kita. Hak lagu sekali seumur hidup ni pun tuan-tuan, lah ni 5 tahun kena queue nak pergi Mekah. 5 tahun. Tuan-tuan register tahun ni. Bukan dia Y2K dah, tak tahu Y apa kan. Nak pergi 5 tahun ke atas, 7 tahun, 10 tahun baru kita boleh pergi Mekah. Kalau tiap-tiap tahun wajib pergi Mekah, berdosa tiap-tiap tahun kita ni kerana kita tak boleh pergi. Maka dengan kerana itu Nabi SAW dia tengok sahabat ni semangat sangat. Nabi tak respon, biar dia reda. Dulu tanya lagi. Lama Nabi kata, lau qultu na'am la wajabat. Nabi kata, kalau aku kata ha, apa kena tiap-tiap tahun wajib pergi buat haji. Maka janganlah kamu sekalian suka bertanya akan barang yang zahir bagi kamu. Dia lihat. Nabi kata, hampa ni mau jaga baik-baik. Jangan duk tanya benda yang tahu dah. Benda yang zahir bagi kamu terang dah, semua orang pun tahu. Terus tanya sangatlah. Benda tahu dah sudah lah. Sangat-sangat duk tanya benda ni pun orang fed up juga. Orang yang nak jawab pun fed up. Kawan yang duk dengar ramai-ramai pun fed up. Apalah, tak ada soalan lain yang tu aja nak tanya. Orang tahu dah. Jadi jangan tanya benda yang sudah terlalu zahir bagi kamu semua. Nabi kata. Bahkan apa yang aku suruh sebagaimana yang difirmankan Allah itu, maka jujur sahaja atas kadar kuasa kamu. Kalau Tuhan kata, walillahi ala nasi hajjul bait, dan Allah dengan kerana Allah maka diwajibkan ibadat haji ini kepada manusia. Dah kata wajib kita pergi buat. Sudah. Terus dia cakap banyak. Nabi kata. Kerana umat yang dahulu daripada kamu sekalian, sebab binasa mereka itu dengan sebab banyak soal, pertanyaan dengan nabi-nabinya, dan banyak terlingkah di antara mereka itu. Nabi kata jaga baik-baik. Umat nabi-nabi dulu banyak yang lingkup. Lingkup pasal apa? Pasal jenis macam ni. Jenis nak tunjuk pandai bercakap, nak tanya bagi banyak. Sedangkan benda yang dia tanya itu, tidaklah semua tu perlu ditanya. Begitu. Binasa mereka ni semata-mata kerana duk bercakap banyak, sedangkan tak buat apa-apa. Cakap tu bagi banyak. Nabi kata ini membinasakan umat dulu. Jangan kita ulangi benda yang sudah pun membinasakan umat dulu, bagi binasa kita pula. Begitu. Fa'anzalallahu ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Maka diturunkan Allah firman-Nya itu. Katanya, wahai sekalian orang yang percaya Allah dan Rasul, janganlah sekalian kamu tanya akan Rasulullah daripada segala perkara. Jika sudah zahir perkara itu bagi kamu semua. Maka jika kamu tidak junjung akan firman Allah Ta'ala dan kamu ikut juga hawa nafsu kamu yang suka tanya itu, nescaya dapat celaka akhirnya ke atas kamu itu. Tuhan kata lagu tu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'. Jangan duk tanya banyak sangat. In tubdalakum, sekiranya benda hak kamu nak tanya kamu dah tahu terang dah, tak perlu tanya dah. Tuhan kata dalam Quran. Pasal apa? Kalau kamu tanya juga, tasu'ukum, nescaya itu akan membinasakan kamu. Begitu. Maka sekarang sudah disuruh Allah Ta'ala ke sekalian kamu kerjakan haji, maka junjunglah saja. Kalau dah Allah kata wajib, wajib dibuat. Sudah. Mengapa ditanya lagi? Kerana ditanya itu boleh membawakan disuruh buat seperti yang ditanya. Maka bukankah itu menjadi satu keberatan? Ya. Tanya. Di sekolah, cikgu abang ke budak-budak. Hari Sabtu ni, pasukan pengakak kena main sekolah. Itu saja statement cikgu. Hari Sabtu ni, Persatuan Bahasa Melayu kena main sekolah. Hari Sabtu ni, Persatuan Agama Islam kena main sekolah. Cikgu kata lagu tu, hari Sabtu main ya? Habis cerita. Kat tangan. Cikgu, nak pakai baju apa? Ini yang kata buat ramai. Pakai baju apa? Cikgu ni pun tak terfikir pasal baju tu, dia duk fikir nak budak main aja. Cikgu nak pakai baju apa? Cikgu ni kata, pakai uniform sekolah? Jangan jadi susah lah. Aku tidak boleh main pakai baju raya. Dengan kerana hang tanya tu, cikgu kata, tak apa, main pakai uniform sekolah. Dah jadi susah lah. Kalau tidak boleh basuh dah baju tu hari Sabtu. Ini nak kena pakai lagi sekali, balik itu baru nak boleh basuh. Kalau hari Ahad tak lagi hujan, kain baju tak kering ke apa-apa, nak jadi susah lah. Ada pula syekh, orang lagi yang kat tengah pula. Tapi kita nak buat ceramah Maulid Nabi, cikgu no. Kalau kita pakai baju Melayu, janganlah. Ni tambah tadi. Tambah tadi, cikgu ni pun, sungguh juga. Kalau begitu pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Angkat pula tuan lagi.
Nak kenangan sampai nak jarum. Nampak tak itu contoh budak-budak tu pula. Orang tua pun panggil lebih kurang budak juga kadang-kadang. Kadang-kadang dia punya panggil pun nak jadi macam tu juga. Dia pergi tanya tu, tanya nak bagi susah dia. Bukan tanya nak bagi senang. Tanya nak bagi makin susah, makin susah, makin susah. Begitu. Maka akhirnya menjadi satu keberatan. Maka apabila datang keberatan, maka sudahlah tidak terjunjung lagi. Bila duk main susah, dia dah jadi payah. Tuan selalu dah dengar macam mana suratul Baqarah menceritakan tentang sembelih lembu. Suratul Baqarah, Al-Baqarah tu makna lembu betina. Pasal apa ni nama surah tu Suratul Baqarah? Pasal apa? Pasal dia satu kes berlaku pada zaman Nabi Musa. Satu kes anak penakan bunuh pak penakan. Lepas dia bunuh pak penakan dia heret mayat pak penakan dia pergi bubur dekat kemah kabilah lain. Okay. Bunuh pak penakan dia pasal apa? Pasal pak penakan dia tak ada anak. Dia satu-satunya anak penakan kepada orang tua ni. Dan kalau sekiranya orang tua ni mati, dia menjadi waris kepada harta kawannya. Duk tunggu lagu tak mau mati pak penakan dia ni. Dia duk tunggu bila tahun siang ni nak mati. Nampak tu duk sihat, cakap makin duk dekat. Hari lagu tu. Maka akhirnya anak penakan dia buat apa? Anak penakan dia pergi bunuh bang. Anak penakan bunuh, tak mau nak tunggu dah. Bunuh pergi mati bang siang ni. Bila dah mati, supaya orang tak tuduh dia. Kan, pasal apa? Pasal bila mati, bila buat siasatan, kira modus operandi itu ada. Kan, siapa agak-agak bunuh siang ni? Cari, duk nampak tak ada siapa kejadian ni. Tak ada nampak orang bermusuh dengan dia. Cari, nampak anak penakan ni lah kot. Jadi dia nak elak daripada timbul macam tu punya ingat dalam hati orang. Heret mayat pak penakan, pergi lempang dekat kabilah lain. Yang kebetulan, kabilah tu ada permusuhan dengan kabilah mereka. Pandai tu. Orang kalau nak buat jahat, orang ni otak yang pandai. Kan? Dia boleh buat, dia boleh rencanakan bagi macam-macam cara. Dah. Baik. Bila jadi macam tu, puak-puak tu bangkit pergi tidur, terkejut mayat ada tepi kemah mereka. Mereka jenis tidur kota tempat tu ni, geng nomad, apa nama Badui ni. Bangkit-bangkit mayat ada tepi kemah ni, Syekh mana main mati tahu ni, duk tengok dengan darah belumuran apa semua. Yang geng tu pula bangkit-bangkit tu cari kawan ni tak ada. Buat gerakan mencari. Cari. Dengar geng nu jumpa mayat satu, hampir-hampir nak jadi berperang di antara dua kabilah ni. Tunggui kepada surah Al-Baqarah ni. Maka akhirnya, walaupun mereka ni tak percaya dekat Nabi Musa, tapi bila mai kelang kabut dulu ni, kita tanya Nabi Musa. Jadi style dia lah. Kan dalam masyarakat kita pun ramai orang marah dekat ustaz, marah dekat alim ulama. Tak boleh sebut nama alim ulama ni, kira lagu nak marah. Kan? Tapi bila mai sakit nak nyawa, lagu nyawa ikan biji mata duk lilak-lilak, siapa yang dia pergi cari? Siapa yang dia pergi cari? Dia pergi cari kau hadir duk marah ni lah. Tolong tak mai buat apa-apa betul badan. Korang-korang pun mai buat yasin apa, mau bagi dia gelosong pi, bagi cantik sikit. Siapa yang dia cari? Dia akan cari orang yang dia duk kata lebih kurang masa dia sihat. Ini realiti manusia. Manusia memang macam tu. Masa sihat ni cukup tak berkenan. Dia kata pasal apa? Geng ustaz-ustaz ni, geng alim ulama ni, geng-geng hak mengaji agama ni, geng ni tak ada lain. Dia lah duduk bercakap yang tu haram, yang ni tak boleh, yang tu tak kena, yang ni tak betul. Mereka ni leceh ni orang. Dia kata. Tu masa sihat. Masa sakit, hak leceh ni lah yang dicari. Daripada sakit tu cari. Mati ni telah lah, mereka tinggal terus lah. Memang bagi puak-puak lebay yang dia buat semua. Dan sampai tanam apa semua, puak lebay ni lah nanti buat, puak lebay hak dia duk condemn ni lah nanti buat semua. Ini realiti manusia. Samalah dengan kabilah yang bergaduh tadi. Tak setuju dengan Nabi Musa. Tapi bila duk jadi macam ni, pergi cari Nabi Musa. Musa hang tolong settle kes kami lah. Dia tak kata settle lah, dia kata kot lain lah. Nabi Musa pun mai, Allah turun mai wahyu dekat dia. Dan turun mai wahyu dekat dia, suruh mereka ni sembelih lembu. Dan dalam Quran, tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah ayat 72-73. Saja balik nak baca cerita ni, Al-Baqarah 72-73. Allah cerita benar ni. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun. Dan ingatlah ketika kamu bunuh satu orang, maka kamu saling tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Ini kisah tadi ni. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang boleh menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lah ni nak tahu apa yang tersembunyi ialah siapa yang bunuh orang tua ni. Nak cari yang tu. Allah mukhrijun, dia memberi jalan keluar. Dia menyingkap penyelesaian kepada benda ni.
Faqulna idribuhu bi ba'dihha wa kadzalika yuhyi Allahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah kata dia dalam ayat tu, dan kami berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, lembu yang sembelih tadi ni idribuhu bi ba'dihha, ambil sebahagian daripada anggota lembu ni, pukul badan mayat yang mati ni. Di sini khilaf ulama, ada kata ambil lidah lembu pergi pukul mayat tu, ada kata ambil ekor dia pergi pukul, yang tu tak penting. Ambil apa tak penting, yang pentingnya sebahagian daripada badan anggota lembu tu dia ambil dan pukul kepada kawan yang kena bunuh ni, kepada pakcik kawan ni, pukul dia. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan balik orang yang mati. Tuhan boleh buat tuan, Tuhan boleh buat. Bila ambil tak kata pukul, sihat kena bunuh ni bangkit duduk, bangkit duduk, walhal sudah mati, sekian lama mati, bangkit duduk, terus tunjuk anak tanya, dia kasih ni bunuh aku, habis tu mati balik. Piramli ambil idea ni. Yang kata Piramli ni, dia ni pun akal ada juga, dia ambil idea ni. Kan? Penyamun 40 orang kena jual dengan apa tu, bangkit nampak mati dalam iman. Pada mana? Inilah idea dia. Berlaku zaman Nabi Musa, bila pukul bangkit duduk, tunjuk anak belakang dia ni bunuh saya, mati balik. Nak kata apa? Maka akhirnya dapat ditangkap pembunuh itu. Apa Allah kata? Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan balik orang mati, wa yuriikum ayati, Allah nak memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan dia, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu ada akal. Itu kira. Tapi sebelum tu, bila Nabi Allah Musa alaihi salam suruh pokok ni ke sembelih lembu, cakap banyak. Ini jadi hal kita duk kata tadi. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh mereka ni supaya pi sembelih seekor lembu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, Allah suruh kamu sembelih seekor lembu. Qalu atattakhizuna huzwa, bila Nabi Musa kata Allah suruh hampa sembelih lembu, dia berkata Musa nak main-main dengan kami kah? Ni tak nak kena mengenal dengan lembu. Ni cerita dia ialah satu kes pembunuhan sudah berlaku dan kami nak tahu siapa yang bunuh kawan tu. Ni tak nak kena mengenal dengan sembelih lembu. Apa ni bila suruh buat benda tak nak kena mengenal ni? Atattakhizuna huzwa, adakah hang nak buat main-main dengan kami? Cengih dia buat ni. Qala, Nabi Musa kata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa kata, aku minta berlindung dengan Allah daripada jadi orang bodoh. Aku tak bodoh. Yang aku suruh hampa buat ni, hak Allah suruh hampa buat. Aku tak pernah buat kerja bodoh. Suruh selesai bab lain, aku pergi bercakap bab lain. Itu kerja bodoh. Aku tidak buat kerja bodoh. Yang aku buat ni ialah yang Allah suruh aku abang kat hampa buat. Okeylah, tak apa. Dia berkata, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa bukan tak mau buat ni, nak minta satu lagi. Tolong tanya Tuhan angkat. Ni cerita lembu ni, lembu mana? Ini dalam Quran ayat 67 sampai 71 cerita pasal puak Bani Israel ni, cakap banyak. Tolong tak tanya Tuhan tak, yubayyin lana ma hiya, tolong perjelaskan kepada kami lembu jenis macam mana ni. Allah jawab dekat mereka, kemudian mai jadi susah. Mula-mula Allah kata innaha baqaratun la faridun wala bik awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Mula-mula dia kata lembu tu ialah lembu yang tak tua dan tak muda. Dicari lembu yang umur la faridun, dia ni bukan lembu tua, wala bikrun, dan bukan juga lembu anak darah. Ya, kita belajar ni di Sungai Rambai. Tak tua tak muda, awanun baina zalik, ambil yang agak pertengahan, tak tua tak muda. Faf'alu ma tu'marun, buat. Tuhan kata. Tak buat lagi, kata lagi, wahai Musa, tanya Ustaz Tuhan, yubayyin lana ma launuha, tanya Tuhan kala apa lembu ni? Ma launuha, apa warna dia? Kala apa lembu ni? Dia tengok ni Bani Israel ni. Tak apalah, Nabi Musa ni pun tanya. Allah kata innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazil. Tak apa, Tuhan kata tanya, aku jawab. Pergi cari baqaratun safra, lembu yang kuning, kekuning-kuningan. Faqi'un launuha, yang kuning tu kuning tua macam mah ni. Dia nak jadi susah lagi. Tasurrun nazirin, tidak cukup dia ni kekuning-kuningan macam mah,
tasurrun nazirin. Siapa tengok pun syok kat lembu tu. Kacau. Siapa tengok lembu nak syok? Siapa yang tengok lembu syok? Kawah ada kerja jual lembu, dia syok. Dia bila tengok lembu, dia nunggu duduk langkah kat lepas nak beli lembu ni. Pasal apa? Dia nampak kalau beli lembu di Burma. Jumpa satu kawan baru ni, dia kata, Ustaz, dia kata, saya baru bulan lepas di Burma. Dia kata, Allah Ustaz, di Burma lembu murah Ustaz. Dia kata, lembu punya sehat elok. Dia kata, baru 400 duit kita. Dia kata, baru 400 ringgit. Oh, balik dengan kapal yang apa, turun dari sini, boleh jual cakap-cakap 1,600, 1,800 boleh pergi Ustaz. Boleh buat duit. Ustaz tak mau join. Saya kata tak faham nanti seorang dulu lah. Saya kata sampai jual ilmu boleh pajak kita lah ni. Jangan gaduh lah kan. Jadi orang hak jenis macam ni, dia pergi tengok lembu dia syok. Lembu kita ni tengok lembu nak syok bang kan? Kita tak ada minat dengan lembu ni kan, begitu. Tapi oleh kerana Bani Israel tanya nak lembu yang macam mana, Allah dia bagi syarat-syarat apa? Kuning ke kuning-kuningan macam mata tengok syok. Dah susah dah. Tanya lagi. Yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Oh, habaq lagi. Wahai Musa, dia kata tolong tanya Tuhan kamu Musa, suruh jelaskan dekat kami lembu ni nampak tashabaha alaina. Kami duduk samak-samak lagi tak mana nampak clear ni lembu macam mana. Hak kata tak tua tak muda, kemudian hak kata kekuning-kuningan, lagu kalamai, mata tengok syok apa semua ni. Tak apa clear lagi. Tak clear lagi. Nabi Musa tanya Tuhan pula. Tuhan kata, innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Sudah, dia bagi syarat banyak terus. Tuhan kata apa? Dia kata lembu tu la zalulun. Lembu ni la zalulun tuthirul arda. Tak pernah orang guna buat bajak benda. Nak cari ni. Lembu yang tak pernah diguna buat bajak benda. La tasqil harsa. Tak pernah digunakan untuk jiwih hayat. Jiwih tanam-tanaman. Musallamah. Selamat daripada kecacatan. Itu syarat semua tu. La syiyata fiha. Sikit belang tampung apa pun tak mau. Mau kalau dia mai semua sekali. Cari hak ni. Bila macam ni punya syarat mai, dia kata apa? Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Dia kata tu baru clear betul. Al-an maksudnya la ni. Ji'ta bil haqq, hang wa mai benda yang benar dah memang clear betul. Apa Tuhan kata? Fazabahuha. Akhirnya depa dapatlah lembu ni. Maka disembelih lembu tu. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir depa tak mampu nak dapat lembu tu. Dan ni saya saja tulang benda ni masuk. Nak habaq kata akibat daripada hidup buat ramai ni, akibat dia dan dia jadi lebih macam ni. Dalam hadis tadi pula Nabi SAW kata apa? Dia kata umat dulu binasa kerana banyak bertanya. Jangan kamu ulangi kesilapan yang umat dulu sudah buat silap. Begitu. Baik, dengan kerana itu celakalah datang kemudian daripadanya ke atas sekalian kamu semua. Bahkan sahabatlah jua kamu atas apa iskal kamu itu. Apabila sampai masanya, maka adalah turun Quran menerangkannya. Benda ni mau sabar. Tak selalu buat kelang kabut. Benda ni kita buat bagi elok-elok. Kita dah habaq dah dalam kuliah tafsir kita di masjid ni. Nabi kata apa? Al-ijlatu minasyaitan watta'anni minallah. Kalang kabut, gopah-gapah buat kerja tenggelam punca ni semua minasyaitan. Ini semua syaitan punya kerja. Watta'anni minallah. Tetapi tenang, tenteram buat kerja, ambil pelajar elok-elok, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah, dan bermula hadis ini hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk masalah pergi haji itu wajib berapa kali dalam seumur hidup. Wallahu a'lam. Seorang wanita mengandung dan melahirkan anak setelah selesai mengerjakan haji. Anak itu dilahirkan di tanah suci. Adakah kanak-kanak itu dikira sudah mengerjakan haji? Ni dia pergi haji saghir, haji kecil. Tak. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat haji, dan esok ni bila dia akil balik, dia masih wajib lagi mengerjakan haji. Tidak gugur wajib haji ke atas dia. Tidak wajib. Tapi tajuk ni dia akan main kemudian. Perbahasan dalam fiqh ni bukan dekat ni kira simple punya masalah lah.
Perempuan mak dia yang buat haji, elok dia komplit semua ibadat haji, lahir anak ni. Adakah anak ni jadi haji? Tak. Tapi perbahasan fiqh tu dia buat main satu kes yang lagi menarik. Contohnya dia kata kita pergi Mekah buat haji, bawa anak. Anak kita belum cukup umur. Kita bawa anak laki-laki kita, kata pergi dia umur 15. Tapi dia belum bermimpi lagi. Dia belum cukup umur lagi. Belum mimpi lagi. Kita bawa dia pergi. Kemudian sampai hari 9 Zulhijjah. Sampai hari 9 Zulhijjah, kita pun pergi di Arafah wukuf, bawa anak kita yang belum balik. Habis kita selesai wukuf, pukul 11 malam kita bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Dalam perjalanan daripada Arafah nak pergi Muzdalifah ni, atas bas ni budak ni mimpi balik. Sampai macam tu fiqh dia punya bincang masalah. Dalam perjalanan daripada Arafah nak pergi Muzdalifah ni, budak ni terlena mimpi baik punya balik. Baik, macam mana? Dalam fiqh dia kata macam mana kisah budak ni? Kisah budak ni tadi ni dia wukuf di Arafah, tadi ni dia berada di Arafah dalam keadaan dia belum balik. Dah pergi dah ke Muzdalifah baru balik. Macam mana keadaan dia? Fiqh kata budak ni bawa balik mai ke Arafah. Selagi mana belum terbit fajar 10 hari bulan esok ni, kita masih lagi berada dalam tempoh untuk wukuf. Dia kata masih lagi berada dalam tempoh. 11 malam masih lagi belum subuh lagi. Dia masih lagi boleh patah balik ke Arafah. Balik pergi sekadar berada di Arafah untuk seketika, kemudian terus proceed pergi Muzdalifah, pergi Mina, kemudian dia perhabis ibadat haji macam pak dia buat, maka gugurlah wajib haji pada dia. Dia sudah melakukan haji yang wajib untuk dia. Sudah sampai macam tu fiqh bincang. Kalau sekiranya dia ada di Arafah tu dah mimpi dia dah cantik, kira sekali dengan wukuf dah, kira hang ni haji dah, balik ni boleh jadi haji semua dah, ke depan esok tak mai dah pun kira tak berdosa dah. Pasal apa? Haji itu sudah menggugurkan haji yang balik. Baik, bagi kes budak yang tak balik pula, memanglah dia duduk di Arafah pun sampai apa, dia baru umur 10 tahun, dia tak balik. Bagaimana dengan haji dia? Haji dia sah. Kalau dia lakukan ikut rukun, ikut syarat semua, haji dia sah. Tetapi tidak menggugurkan wajib yang kena kepada dia. Esok balik, dia kena mai lagi sekali. Dia macam tu punya perbahasan fiqh. Wallahu a'lam. Baca suratul Baqarah, terus apa kita tanya? Satu ni aja tanya. Selamat, alhamdulillah. Yang baik itu daripada Allah, bukan tak lagi tanya. Tadi kita kata jangan tanya benda kita tahu dah. Jangan tanya dengan niat yang tidak jujur. Jangan tanya dengan tujuan nak perkenal kawan. Yang tu, kalau nak tanya lagu kawan kita tanya ni tak apa, boleh tanya. Lepas ni kita duduk bagi amaran tu tak mau tanya. Bukan macam tu. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah al-Asr.